Kaum Eden yang juga dikenali sebagai Salamullah merupakan sebuah ajaran sesat yang diasaskan oleh Lia Aminuddin. Ajaran ini dianggap sebagai satu bentuk agama sinkretik yang menggabungkan ajaran-ajaran lain yang dipilih daripada pelbagai agama di dunia. Lia Eden mendakwa bahawa pada tahun 1955, dia telah menerima wahyu daripada malaikat Jibril untuk menyebarkan sebuah sistem kepercayaan baru. Ajaran ini dikatakan meneruskan ajaran 3 agama, iaitu Yahudi, Kristian dan Islam, serta menggabungkan kepercayaan lain termasuk Buddha dan Hindu. Dia juga mendakwa dirinya sebagai penjelmaan semula Bunda Maria dan diberikan tugas oleh malaikat Jibril untuk mengumumkan kedatangan semula Yesus Kristus ke dunia. Beliau turut meramalkan bahawa kiamat akan berlaku pada tahun 2057, mencetuskan kemarahan daripada pelbagai kumpulan agama di Indonesia. Dia juga mengemukakan dakwaan yang lebih luar biasa dan penuh kontroversi. Salah satunya adalah teori tentang kedatangan UFO. Lia mendakwa bahawa sebuah UFO akan mendarat di Monumen Nasional Monas, Jakarta, dan di dalamnya akan terdapat malaikat Jibril. Keyakinannya yang kuat mendorongnya untuk mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia ketika itu, Jokowi, memohon izin untuk mendaratkan UFO tersebut di Indonesia. Apa yang mendorong Lia Eden untuk berfikiran di luar akal logik dan membatasi ajaran agama yang sedia ada? Apa yang menyebabkan dia berani mencabar batasan-batasan agama yang diterima umum dan mencipta satu sistem kepercayaan baru yang dianggap aneh dan bertentangan dengan ajaran agama sebenar? Mari kita menelusuri lebih lanjut perjalanan hidup Lia Eden yang penuh dengan kontroversi ini. Mohon beranikan kami semua bisa melalui semua peristiwa berat dan segala kekalutan dunia yang niscaya juga akan menimpa negeri kami ini, terutama pada saat terjadinya perang nuklir, bila mana itu tak terhindarkan lagi. Lia Aminuddin, atau lebih dikenali sebagai Lia Eden, merupakan seorang wanita berketurunan Bugis yang dahulunya dikenali sebagai seorang penggubah bunga kering yang sering muncul di siaran televisyen di Indonesia. Dilahirkan di Makassar pada 21 Ogos 1947 dengan nama asalnya Samsuryati Gustaman. Keluarganya merupakan keluarga yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Namun Lia bukanlah seorang yang mahir dalam pembacaan Al-Quran atau mempunyai pengetahuan agama Islam yang mendalam. Pada Jun 1966, beliau berkahwin dengan seorang pensyarah Fakulti Kejuruteraan Universiti Indonesia bernama Aminuddin. Ketika itu Lia baru sahaja berusia 19 tahun. Pasangan ini kemudiannya dikurniakan 4 orang anak, 3 lelaki dan 1 perempuan. Mereka ialah Farun, Mila, serta pasangan kembar Ahmad Mukti dan Muti. Lia kemudian mengakui bahawa Ahmad Mukti adalah penjelmaan semula Nabi Isa atau Yesus Kristus. Beliau juga mendakwa bahawa telah menerima wahyu daripada malaikat Jibril untuk menyebarkan sebuah ajaran baru yang dianggap sebagai kesinambungan kepada 3 agama, iaitu Yahudi, Kristian dan Islam, serta menggabungkannya dengan elemen daripada agama-agama utama lain seperti Buddha dan Hindu. Menurut Lia Eden, pengalaman spiritual pertamanya berlaku pada tahun 1974 ketika dia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di udara sebelum lenyap sejurus berada di atas kepalanya. Peristiwa ini berlaku ketika dia sedang duduk di halaman rumahnya di daerah Senen, Jakarta Pusat. Pengalaman keduanya terjadi pada malam 27 Oktober 1995. Ketika itu, Lia sedang berehat sebelum merasakan kehadiran seseorang yang dikenalinya sebagai Habib Al-Huda. 2 tahun kemudian, makhluk itu mengaku sebagai malaikat Jibril. Sejak peristiwa itu, Lia mendakwa bahawa dia telah menerima bimbingan daripada malaikat Jibril secara berterusan sejak tahun 1997. Anehnya, selepas pertemuan misteri dengan makhluk tersebut, Lia mengalami pelbagai kejadian yang sukar dijelaskan dengan akal. Salah satunya adalah keupayaannya untuk mengobati pelbagai jenis penyakit. Ubat yang digunakan hanyalah air yang keluar dari sebuah mata air, tempat di mana dia melihat bola bercahaya beberapa tahun sebelumnya.
Kedalaman sumber mata air itu hanya sekitar 5 ke 6 meter. Tempat yang dianggap suci itu kemudian dinamakan sebagai Salamullah, sama seperti nama kumpulan pengikut yang diasaskannya. Kemuncaknya pada 18 Ogos 1998, Lia mengisytiharkan dirinya sebagai Imam Mahdi yang kononnya menerima mandat daripada Malaikat Jibril. Susulan dakwaannya setahun sebelumnya bahwa dia telah menerima wahyu daripada malaikat tersebut. Under God's vow, today, on the 17th of July, 2015, I am commanded by God to take a vow before the world public, declaring His court of justice. Sepanjang proses bimbingan ini, Lia Eden mendakwa bahwa malaikat Jibril telah menyucikan dan mendidiknya melalui pelbagai ujian dalam kehidupan sehariannya. Antara cabaran yang dihadapinya termasuklah perintah untuk membuat pengakuan kontroversi kepada masyarakat dunia, sesuatu yang dipercayainya sebagai sebahagian daripada ujian spiritual. Proses penyucian ini menurut Lia sangat sukar dan berterusan sehingga akhirnya dia diberikan nama baru oleh Tuhan, iaitu Lia Eden, menggantikan nama asalnya. Lia turut mendakwa bahwa Tuhan telah menetapkannya sebagai pasangan kepada malaikat Jibril, sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab suci. Dia juga percaya bahawa dirinya adalah penghuni syurgawi yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Pada tahun 2000, Lia Eden mengisytiharkan Salamullah sebagai sebuah agama baru. Dalam usaha mendapatkan pengiktirafan terhadap ajarannya, Lia Eden pernah mengantar surat kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Kerajaan Indonesia. Beliau meminta agar ajaran Salamullah diiktiraf sebagai sebuah agama yang sah. Pergerakan ini semakin berkembang dan berjaya menarik perhatian ratusan pengikutnya, termasuk beberapa golongan cendekiawan dan intelektual, termasuk artis terkemuka dari Indonesia. Kepercayaan yang dianuti oleh pengikut ini tidak jauh berbeza dengan kumpulan-kumpulan lain yang pernah difatwakan sesat oleh Majlis Ulama Indonesia. Tidak terdapat sebarang ibadah khusus seperti solat dalam ajaran mereka. Sebaliknya, mereka hanya berdoa serta memuji Tuhan pada setiap waktu. Setiap kali Lia Eden mendakwa menerima wahyu daripada malaikat Jibril, semua pengikutnya diwajibkan berkumpul untuk mendengar risalah tersebut. Lia akan duduk di kerusi kebesarannya dan membimbing para pengikut dalam menerima wahyu yang diterimanya. Mereka menolak konsep pemisahan manusia melalui agama dan percaya bahawa Tuhan hanyalah satu. Dalam komuniti ini, hampir setiap kitab suci daripada pelbagai agama dipelajari. Mereka juga mendakwa menerima wahyu-wahyu baru melalui Lia Eden yang kini mula dibukukan seperti mana Al-Quran pada zaman dahulu. Komuniti Eden bertekad untuk menghapuskan agama-agama di dunia dengan tujuan menghindari konflik antara penganut agama yang berbeza. Para pengikut komuniti Eden mengenakan pakaian berwarna putih. Menurut mereka, pakaian ini melambangkan kesucian dan menjadi peringatan agar tidak melakukan dosa. Setiap pengikut dilarang melakukan dosa, walaupun sekecil mana sekalipun. Jika seseorang didapati berdosa, mereka akan dikeluarkan dari komuniti tanpa mengira berapa lama mereka telah menyertainya. Malah salah seorang anak Lia Eden sendiri pernah dihalau dari komuniti kerana dianggap telah melakukan dosa. Pengikut komuniti Eden juga mengamalkan gaya hidup yang bebas daripada pergantungan kepada orang luar. Mereka tidak mempunyai pembantu rumah dan segala tugas perlu dilakukan sendiri oleh setiap ahli. Seseorang yang ingin menyertai komuniti Eden perlu menjalani beberapa upacara penyucian. Salah satu upacara yang dijalankan adalah penyucian melalui api. Setiap calon pengikut harus melewati api dan dibakar selepas mengakui segala dosa mereka, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Menurut kepercayaan mereka, jika seseorang merasa sakit atau terbakar semasa upacara ini, itu bermakna masih ada dosa yang belum diakui. Sebaliknya, jika mereka tidak merasa kesakitan, itu menandakan mereka sudah suci seperti bayi baru lahir. Selepas melepasi ritual ini, seseorang itu akan diterima sebagai ahli rasmi dalam komuniti Eden. Namun, keanggotaan mereka tidak dijamin kekal kerana sesiapa sahaja boleh dikeluarkan jika didapati berdosa. Menurut Lia Eden, dia diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menubuhkan sebuah komuniti pelbagai agama yang dinamakan Eden atau Salamullah, yang tujuannya adalah untuk menyebarkan mesej-mesej yang diterimanya
tentang penghakiman dunia, keesaan dan keamanan dari pencipta kehidupan. Kumpulan ini bertemu di sebuah rumah yang dinamakan Kerajaan Tuhan. Walau bagaimanapun, penduduk tempatan menganggap komuniti ini bukan sebagai agama pelbagai agama, tetapi sebuah kumpulan ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam sebenar. Kumpulan ini bersetuju dengan doktrin Islam bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tetapi juga mengajarkan bahawa tokoh-tokoh suci lain akan dilahirkan semula. Anaknya diangkat sebagai penjelmaan Nabi Isa, manakala ahli lain seperti sastrawan Indonesia yang terkenal Danarto dikatakan sebagai Buddha dan istrinya sebagai Dewi Kuan Im. Danarto sendiri pernah menjadi salah seorang pengikut Salamullah, tetapi akhirnya keluar kerana tidak tahan dengan suasana dan arah ajaran tersebut. Lebih mengejutkan, beliau dan istrinya berpisah kerana istrinya memilih untuk terus menjadi pengikut ajaran Salamullah. Antara kisah paling mengejutkan melibatkan Tri Sugiyati, seorang pegawai kerajaan. Lia mendakwa Sugiyati ialah penjelmaan Siti Khadijah, manakala Abdul Rahman, pembantu kanan Lia, merupakan penjelmaan Nabi Muhammad. Akibat dakwaan ini, Lia mengarahkan Sugiyati untuk menceraikan suaminya dan berkahwin dengan Abdul Rahman, dan arahan itu dipatuhi. Banyak keluarga akhirnya porak-poranda kerana taksub kepada ajaran ini. Semuanya atas nama perintah daripada Malaikat Jibril melalui Lia Eden. Inti kedua ajaran Salamullah adalah persiapan menghadapi kiamat yang diramalkan akan berlaku pada tahun 2057. Lia Eden menyatakan bahawa dia telah menerima pelbagai petunjuk daripada Malaikat Jibril melalui fenomena alam. Dia juga meyakini bahawa telah berlaku perubahan dalam kedudukan gugus galaksi Bima Sakti sebagai petunjuk bahawa hari kiamat semakin hampir. Fenomena bulan yang bersinar penuh di Cipanas, puncak pada 17 September 1997, turut diyakini sebagai bukti perpindahan tata letak galaksi Bima Sakti. Semua peristiwa yang dianggap ganjil oleh Lia Eden dijelaskan sebagai bukti bahawa dia telah diberikan petunjuk oleh Malaikat Jibril tentang makna di sebalik semua kejadian tersebut, iaitu semakin dekatnya waktu kiamat. Lia Eden juga memberikan petunjuk tentang langkah-langkah yang perlu diambil sebagai persiapan menghadapi peristiwa tersebut melalui pengajaran yang disampaikan kepada pengikutnya serta melalui media lain seperti naskah dan buku. Di akhir buku yang ditulisnya, Lia Eden memberikan petunjuk doa yang terdiri daripada surah Al-Fatihah dan beberapa nama Tuhan dari Asma Al-Husna. Lia Eden menjelaskan bahawa peristiwa kiamat yang akan berlaku berkait rapat dengan kerusakan bumi yang sedang berlaku kini. Pendekatan yang digunakan oleh Lia Eden adalah pendekatan ekologi, di mana dia meyakini bahawa Dajjal yang akan datang adalah senjata nuklear yang berpotensi memusnahkan umat manusia. Ini sangat berbeza dengan apa yang diyakini oleh penganut agama lain yang menyatakan bahawa Dajjal adalah makhluk iblis yang mengajak manusia kepada keburukan. Sebagai tanda amarannya, Lia Eden pernah menghantar surat kepada Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Barack Obama, mengajak beliau dan seluruh dunia untuk bersiap sedia menghadapi kedatangan kiamat. Isi surat itu turut menyentuh soal perubahan alam, kedamaian global dan pesanan dari langit yang kononnya diterima oleh beliau. The Sangkakala trumpet has been commanded by God unto us to be sounded, for this earth has been processing toward the doomsday, and will experience its total doomsday in 2057. Pada Disember 1997, Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengisytiharkan ajaran Lia Eden sebagai sesat dan mengharamkan kumpulan Salamullah. Sebagai tindak balas, kumpulan ini mengeluarkan satu kenyataan yang dikatakan sebagai perintah daripada Malaikat Jibril yang dikenali sebagai Undang-Undang Jibril, mengutuk tindakan Majlis Ulama yang didakwa menghukum kebenaran secara tidak adil dan sewenang-wenangnya. Walaupun dihujani dengan pelbagai tuduhan sesat, Lia Eden tidak tunduk kepada tekanan. Sebaliknya, beliau mengambil langkah drastik dengan mengisytiharkan dirinya keluar dari agama Islam. Beliau menegaskan bahawa ajaran yang dibawanya bukan sebahagian daripada Islam, sebalik merupakan sebuah agama baru. Malah beliau turut mendakwa bahawa Tuhan telah memerintahkannya untuk mengubah semua agama termasuk Islam. Akibatnya, Lia Eden telah ditangkap atas tuduhan menghina agama. Pada bulan Disember 2005, tempat pertemuan kumpulan ini dikepung oleh ribuan penduduk setempat. Polis terpaksa mengusir pengikutnya bagi mengelakkan mereka diserang oleh orang ramai yang mendakwa bahawa Lia
dan pengikutnya sedang mengajarkan ajaran sesat dalam Islam. Lia menjalani hukuman penjara selama 16 bulan selepas didapati bersalah atas tuduhan menghina agama kerana menyebarkan ajaran yang dianutinya oleh Mahkamah Daerah Jakarta Pusat pada 29 Jun 2006. Orang kanannya, Wahyu Anito Putro Wibisono, dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun atas tuduhan yang sama. Pada 2 Jun 2009, Mahkamah menjatuhkan hukuman sekali lagi kepada Lia atas kesalahan yang sama dan menjatuhkan hukuman penjara selama 2,5 tahun. Walaupun menghadapi pelbagai kes mahkamah, Lia Eden tidak berhenti dalam perjuangannya dan terus menunjukkan kewujudannya. Meskipun pemimpin mereka dipenjarakan, komuniti Eden tetap beroperasi seperti biasa. Malah menurut salah seorang pengikutnya, para jemaah tetap memberi perhatian kepada Lia di dalam penjara dan terus menganggapnya sebagai penyampai wahyu dari malaikat Jibril. Lia Eden yang pada awalnya berafiliasi dengan ajaran Islam meninggalkan agama yang dianutinya sejak lahir. Dia menyatakan dirinya tidak meyakini agama tertentu kerana Tuhan memintanya untuk bersikap demikian. Oleh itu, dalam perkembangan selanjutnya, batasan agama sudah tidak lagi menjadi pembatas bagi ajaran yang dibawanya. Setelah dibebaskan pada tahun 2011, Lia Eden tetap terus meneruskan ajarannya. Walaupun dibebaskan dari penjara, pengaruhnya tetap kuat di kalangan pengikut-pengikutnya yang setia. As for the UFO automatic equipment that are used to create crop circle, it is obtained through a program stored in a disk of light, which its function is roughly the same with DVD or digital video disc, and it is one of the main components of information technology. Pada Mei tahun 2015, Lia menghantar surat kepada Presiden Jokowi memohon izin untuk mendaratkan UFO yang kononnya akan ditumpangi oleh Malaikat Jibril di Monumen Nasional Monas di Jakarta. Dalam surat tersebut, Lia mengungkapkan bahawa kedatangan Malaikat Jibril menggunakan UFO adalah sebahagian daripada proses pengangkatan Rasul-Rasul Eden ke tempat tinggal baru di luar angkasa yang mereka percaya sebagai syurga kedua. Dia berharap Presiden Jokowi memberi izin untuk pendaratan tersebut. Selain menghantar surat kepada Presiden Jokowi, Lia turut mengirimkan surat serupa kepada NASA, Badan Angkasa Amerika Syarikat, untuk memohon izin yang sama. Namun tidak ada respon rasmi yang diterima dan pendaratan UFO yang dijanjikan tidak pernah terjadi. Dia juga menghantar surat kepada Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Barack Obama, mengajak beliau dan seluruh dunia untuk bersiap sedia menghadapi kedatangan kiamat. Isi surat itu turut menyentuh soal perubahan alam, kedamaian global dan pesanan dari langit yang kononnya diterima oleh beliau. Lia Eden meninggal dunia pada 9 April 2021. Punca sebenar kematiannya tidak didedahkan secara rasmi kepada umum. Ada laporan yang menyatakan bahawa beliau meninggal dunia akibat sakit, tetapi butiran lanjut mengenai penyakit atau keadaan kesihatannya tidak banyak diketahui. Kisah Lia Eden berakhir penuh kontroversi. Dakwaannya menerima wahyu dan membawa ajaran baru sering dianggap menyimpang dan mencetuskan kecaman. Walaupun dia mendakwa perjuangannya untuk kedamaian, tindakannya tetap dipandang sesat oleh masyarakat. Namun tindakannya sering mencetuskan kontroversi, baik dari sudut agama, undang-undang maupun persepsi awam. Kini setelah pemergiannya, kisahnya masih terpahat dalam kalangan pengamal ajaran sesat di Indonesia. Persoalannya, adakah ajaran sesat seperti yang dibawa oleh Lia Eden akan muncul lagi di masa hadapan?